Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan seperti yang kami umumkan tadi, kita akan terus saja bersiaran langsung menerusi Skype bersama dengan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Mohammad Zubil Mat Som, yang telah pun bersedia bersama dengan kami di talian untuk membincangkan sambutan 16 tahun Maritim Malaysia dengan tema kami serius melaksanakannya. Kita terus saja bersama dengan Laksamana Maritim Datuk Mohammad Zubil. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama kami. Waalaikumsalam Saudara Terence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. 16 tahun penguatkuasaan maritim di perairan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada semua agensi yang terbabit dalam menjaga perairan negara. Boleh Datuk kongsikan sedikit mengenai konsep serta sambutan pada tahun ini yang mungkin agak berbeza pada tahun-tahun sebelumnya. Silakan Datuk. Sambutan hari ulang tahun FMM pada tahun ini pada tarikh 15 Februari, iaitu hari ulang tahun yang ke-16. Dan seperti mana tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita dilanda wabak COVID-19, dan dalam masa ini kita masih di dalam tempoh PKP, dan seperti lazimnya kita akan melangsungkan pembarisan, tapi pada tahun ini kita tidak dapat mengadakan. Pada tahun ini kita hanya dapat sambut atau meraihkan hari ulang tahun FMM secara maya saja pada tahun ini, dan kita akan cuba sebaik yang mungkin untuk pengisian acara-acara hari ulang tahun FMM agar ia dapat diraihkan dengan meriah. Pada tahun ini kita telah menggarapkan satu tema lah. Tema ni kita bukan saja-saja garapkan. Kita lihat kepada pencapaian FMM pada tahun 2020, kita bandingkan dengan pencapaian FMM pada tahun 2019, dan kita telah tetapkan tema hari ulang tahun FMM pada tahun ini adalah kami serius melaksanakannya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya we take it seriously. Jadi Datuk, mungkin kita boleh bertanya apa yang dimaksudkan dengan slogan itu, what does the Maritime Enforcement Agency take seriously? Okey, kalau kita lihat pada tahun 2020 kita telah diletakkan di dalam PKP, iaitu pada 18 Mac. Banyak cabaran yang FMM lalui, iaitu dari segi kita tidak dapat memperbaiki aset-aset FMM disebabkan pergerakan logistik, alat ganti tidak sampai pada masa yang ditetapkan. Walau bagaimanapun kita masih terus committed dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dimaktubkan di dalam Akta FMM, iaitu tugas teras FMM, iaitu melaksanakan penguatkuasaan di dalam zon maritim Malaysia, dan dalam pada itu kita juga melaksanakan tugas search and rescue.
Dan Datuk, mungkin kita juga boleh meninjau sedikit berkaitan dengan acara-acara yang akan diadakan secara virtual ataupun acara yang akan diadakan dengan cara yang berbeza bagi meraihkan sambutan pada tahun ini. Silakan, Datuk. Kita cuba untuk memeriahkan sambutan hari ulang tahun pada tahun ini. Malangnya kita hanya dapat melakukan secara maya, iaitu kita mengadakan beberapa pertandingan yang pertandingan menulis esei, dan kita jemput kepada semua pelajar-pelajar sekolah yang seperti mana yang dipaparkan pertandingan menulis esei. Saya kira pada masa tempoh kita punya penuntut ini duduk di dalam PDPR, iaitu pendidikan di rumah, mereka dapat meluangkan masa untuk tinjau sikit dan cuba untuk menulis esei berkenaan dengan APMM. Dan yang keduanya, kita akan ada pameran aset APMM secara maya, iaitu kita akan pamerkan kita punya kapal, bot, pesawat udara kepada masyarakat umum untuk melihat kita punya aset. Dan seterusnya kita juga akan adakan pertandingan poster untuk melukis. Poster kepada semua masyarakat umum, dan semua keseluruhan aktiviti ini, termasuklah penyampaian hadiah semua akan dilakukan secara maya juga, iaitu kita akan buat live di dalam Facebook APMM pada 15 hari bulan nanti. Datuk, mungkin kita boleh kembali kepada satu aspek penguatkuasaan yang dijalankan oleh agensi-agensi maritime, iaitu Cari Lamat. Dengan koordinasi Cari Lamat, agensi telah mengendalikan 241 kes dan berjaya menyelamatkan 1,786 nyawa daripada 1,918 mangsa yang terlibat. Boleh Datuk ceritakan dengan lebih tentang apakah yang berjaya dilakukan oleh agensi maritim Malaysia di bawah Cari Lamat ataupun cari dan menyelamat, iaitu satu daripada misi yang dikelolakan oleh agensi? Ya, ianya menjadi salah satu tugas teras APMM. Pertamanya adalah melaksanakan penguatkuasaan di dalam zon maritim Malaysia. That is the first one. The second one, tugas teras APMM adalah Cari Lamat, iaitu search and rescue, yang mana pada tahun 2020 kita telah melaksanakan sejumlah 241 kes di laut yang melibatkan 1,918 mangsa. Daripada jumlah ini, kita telah dapat menyelamatkan nyawa sejumlah 1,786 dan 93 mangsa maut. Di samping itu juga kita telah hilang, kita tidak dapat kesan 39 mangsa. Dan saya ingin menarik perhatian balik kepada saudara Terence dan penonton-penonton sekalian. Tugas teras yang penting, yang the first one tadi yang saya sebutkan, ada tugas menguatkuasakan undang-undang di zon maritim Malaysia. Kalau kita lihat, APMM juga adalah salah sebuah agensi yang diletakkan di bawah National Task Force yang mana sehingga kini telah hampir 1 tahun kita melaksanakan Ops Benteng. Di dalam Ops ini, APMM telah membuat tangkapan 116 kes, dan kita juga nilai rampasan yang kita dapat adalah 41.3 juta ringgit. Dalam pada itu, semasa tempoh PKP pada tahun lalu, APMM agak pressure sikitlah, yang mana kita juga turut diarahkan untuk melakukan Ops Naga dan Ops Kuda Laut, yang mana kedua-dua Ops ini
adalah untuk mengekang kemasukan ataupun pencerobohan bot nelayan asing. Khususnya yang paling serius adalah daripada negara Vietnam. Daripada Ops Naga saja, kalau kita lihat pada tahun 2020, nilai rampasan yang kita dapat adalah sejumlah 351 juta ringgit dengan 135 kes, dan berasingan daripada itu kita juga telah melaksanakan Op Kuda Laut. Op Kuda Laut ini adalah operasi khas yang dilakukan oleh APMM bertujuan yang sama untuk kita kekang kemasukan bot nelayan asing. Iaitu APMM telah dapat menahan sejumlah 75 buah kapal bot nelayan asing dengan nilai yang dirampas adalah 112.5 juta ringgit. Dalam kesibukan APMM melaksanakan ops ini, kita juga selitkan dengan operasi khas. Operasi khas ini adalah operasi yang melibatkan penyeludupan dadah, rokok, ketum yang kita buat secara bersendirian. Kalau kita lihat nilai ops khas yang kita buat ini, dadah saja kita dapat rampas nilai dadah 144.3 juta, rokok 3.5 juta, ketum 396,000. Di sinilah yang saya katakan tema yang kita garapkan ini adalah sesuai, kami serius melaksanakan. Dan kalau kita lihat di dalam Op Benting, pesawat udara APMM kita ada helikopter, kapal terbang kaku. Ini rekod yang paling tinggi lah yang kita buat APMM. Jumlah jam penerbangan yang kita buat pada tahun 2020 adalah 2,961 jam. Ini adalah rekod. Sebelum ni kita tidak pernah buat. Pesawat kita terbang pagi, petang, malam untuk menentukan perairan persempadanan Malaysia aman, sejahtera dan tidak dicerobohi oleh mana-mana pihak. Dan dalam kita punya kesibukan juga melakukan kita patuh kepada SOP COVID ini, kita juga telah diarahkan untuk tidak melakukan tangkapan. Yang mana kita khawatir kalau kita tangkap, anggota-anggota APMM juga akan dijangkiti oleh COVID. Jadi kita juga telah berjaya mengusir sejumlah 644 buah bot. Okey, kalau kita lihat paparan yang ditunjukkan sekarang ini adalah sejarah dalam penubuhan APMM di mana kita telah berjaya merampas atau mengekang penyeludupan dadah jenis metafetamin dengan berat 2.118 tan, satu jumlah yang paling tinggi, iaitu cubaan membawa masuk dadah daripada Penang. Baik, Datuk, terima kasih kita ucapkan kepada semua petugas dan juga kepada anggota yang telah bertungkus lumus untuk menjaga perairan negara, terutama sekali di perairan Laut Cina Selatan yang sebenarnya merupakan antara perairan yang mencabar, perairan antarabangsa juga di sempadannya. Akhir kata daripada Datuk, harapan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga kepada barisan hadapan kita di perairan negara yang akan terus bertugas meskipun kita berada dalam PKP atau sebaliknya. Silakan, Datuk. Sesuai dengan tema APMM, hari ulang tahun APMM pada tahun ini, kami serius melaksanakannya. So saya harap masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja di laut, nelayan, kapal-kapal kapal-kapal dagang dapat melaporkan setiap pelaku-pelaku kesalahan yang di laut, harap dapat dilaporkan ataupun diadukan kepada APMM dengan seberapa segera, dan kepada warga APMM, marilah kita sama-sama melihat balik kepada pencapaian kita pada tahun 2020, dan saya harap dengan tema hari ulang tahun pada tahun ini dapat menyuntik semangat
kepada semua warga APMM, khususnya yang menjalankan tugas di laut, dapat menjalankan tugas dengan committed dan selamat. Rasa saya itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Terima kasih Terence, dan saya ingin tunjukkan satu 16 hari ulang tahun yang ke-16 kami serius melaksanakan We Take It Seriously. Terima kasih Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsum kerana sudi bersama kami, dan selamat meraihkan 16 tahun Maritim Malaysia.